Isu hangat malam ini. Fakta bukan auta. DAP kuasai kerajaan jika Anwar jadi Perdana Menteri telah tertolak dengan sendirinya. Wow, ini isu yang paling hangat, yang paling saya suka. Sebelum kita ulas tentang hal yang menarik ini, jangan lupa share video ini kepada semua peminat-peminat yang mahu tahu tentang isu-isu politik, dan juga tolong tinggalkan komen kamu, dan paling penting, saya mohon bantuan untuk Anda tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya, dan yang lebih penting, Anda membantu saya untuk mengembangkan channel ini bagi menyampaikan suara rakyat, suara kita, suara yang bergema sampai jadi. Alright. Jadi, isunya ialah ramai orang kata Anwar akan dikawal, dikuasai oleh DAP. Ramai orang kata kalau Anwar jadi Perdana Menteri, yang akan berkuasa sebenarnya ialah DAP. Percaya atau tidak? Aku tak percaya langsung. Saya langsung tak percaya benda itu. Kerana apa? Inilah sebabnya. Dengan sendirinya, fakta ini menjadi auta. Fakta mengatakan DAP akan mengawal Anwar Ibrahim. Sekarang itu bukan lagi fakta, tapi sudah auta, dan ianya telah tertolak sendiri. Wow. Termasuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang turut memegang jawatan Menteri Keuangan. Barisan kabinet yang diumumkan semalam adalah berjumlah 28 orang. Daripada jumlah tersebut, 8 daripada PKR, 6 daripada UMNO, 4 daripada DAP, 3 daripada PBB Sarawak, 2 daripada Amanah, 1 masing-masing daripada APCO, PDP, PRS dan GRS. Manakala seorang tidak berparti, Menteri Hal Ehwal Agama. Mengikut kaum pula, 16 menteri yang dilantik adalah Melayu, 5 Cina, 1 India dan lain-lain, yaitu mewakili Sabah dan Sarawak seramai 6 orang. Dengan kedudukan ini, saudara-saudara, susunan kabinet yang dibentuk Anwar itu secara langsung menampakkan wajah Malaysia yang sebenar, yaitu Melayu sebagai kaum majoriti menguasai kedudukan paling banyak dalam kerajaan sambil dibantu oleh kaum-kaum lain. Sebagaimana Anwar sebagai seorang pemimpin Melayu yang kekal dengan jiwa Melayunya, perjuangannya yang ingin menjaga kepentingan semua kaum dengan adil sebagaimana kerap dilaungkannya selama ini, ianya terserlah dengan sendirinya melalui susunan kabinet yang diumumkannya. Yang penting, orang Melayu akan gembira dan tiada lagi rasa curiga mereka terhadap kerajaan ini. Begitu juga dengan kaum Cina, India dan lain-lain yang turut mendapat tempat masing-masing. Apabila jawatan timbalan menteri dan GLC diisi tidak lama lagi, bermakna lebih ramai daripada Melayu, Cina, India, Sabah dan Sarawak serta kaum-kaum lain bakal mendapat kedudukan yang sewajarnya. Melalui susunan kabinet yang dilihat mampu menggembirakan semua orang, Anwar juga dalam masa yang sama telah menutup tanggapan jahat selama ini, terutama oleh PAS yang mendakwa PH menjadi kerajaan, maka kaum Cina dan parti DAP akan menguasai segala-galanya. Realitinya, saudara-saudara sekalian, Melayu tetap dominan dalam kerajaan perpaduan pimpinan Anwar ini. PAS dan Hadi Awang dengan kegemaran meniupkan sentimen kaum dan agama tanpa memikirkan dosa serta neraka dengan tujuan untuk mengaut laba politik dunia semata-mata yang nyata akan mati kutu selepas ini. Ruang untuk mereka terus membakar api politik berasaskan mainan isu kaum dan agama bakal menyempit dan akan mati secara perlahan-lahan lama-kelamaannya. Kalaupun ada kelebihan atau kesedihan lain dalam hati pimpinan PAS, selain disebabkan hilang gaji dan jawatan dengan terbentuknya kerajaan perpaduan ini, ia tidak lain ialah kerana
lorong perjuangan masa depan parti itu untuk terus memutar belitkan fakta sambil menyelitkan hujah-hujah agama ternampak mulai tertewas dengan kebijaksanaan Anwar dalam percaturan politik atau percaturan Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, memang menarik apa yang dinyatakan oleh Sabudin ini. Nampaknya tanggapan orang yang mengatakan DAP akan mengawal Anwar Ibrahim, mengawal kerajaan, mengawal kabinet secara sendirinya tertolak tanpa perlu Anwar Ibrahim membuktikannya melalui kata-kata, melalui ucapan atau sebagainya. Ianya hanya dilihat pada data dan statistik dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita sudah tahu bahwa ianya terbukti adalah auta semata-mata. Anwar membuktikan beliau tidak dikawal oleh sesiapa dalam kepimpinannya. Yang penting sekarang ini ialah kerajaan perpaduan ini mampu bertahan sampai habis penggal. Semua orang rasanya sudah maklum mengenai barisan Menteri Kabinet yang diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim malam kemarin. Berikut ialah beberapa jawatan yang ada pada waktu itu. Perdana Menteri adalah Anwar Ibrahim, merangkap juga Menteri Keuangan. Timbalan Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Ahmad Zahid Hamidi. Timbalan Perdana Menteri yang kedua juga merangkap Menteri Perdagangan dan Komuniti Fadilah Yusof dan juga Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Juga yang menariknya ialah Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan disandang oleh Muhammad Sabu. Menteri Ekonomi adalah Rafizi Ramli. Yang ini yang saya paling tertarik. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan pula ialah Eng Korming. Menteri Pertahanan ialah Muhammad Hassan atau Tokmat. Menteri Kerja Raya ialah Alexander Nantan Linggi. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, dengan barisan kabinet yang diumumkan itu, fokus utama Perdana Menteri dan kerajaan tentulah untuk memastikan kepentingan rakyat dan memulihkan ekonomi negara dilakukan dengan sebaik-baik yang mungkin. Rakyat pula pasti tertunggu-tunggu terutamanya untuk melihat hasil sentuhan Anwar selaku Menteri Keuangan dan Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi untuk memacu hasil pertumbuhan kewangan negara yang memberangsangkan. Tetapi sebagaimana kita semua sedar, memulihkan ekonomi ini adalah usaha yang memerlukan jangka masa yang panjang untuk melihat hasilnya dapat dinikmati. Segala perancangan boleh jadi terbantut jika kerajaan tidak stabil, lebih-lebih lagi kalau tidak mampu bertahan lama. Sebab itu, fokus yang tidak boleh diabaikan dan pasti disedari Anwar selaku Perdana Menteri ialah bagaimana untuk memastikan kerajaan perpaduan ini mampu bertahan dengan lebih lama dan tidak seperti apa yang berlaku selepas PRU 14 lalu di mana 3 Perdana Menteri bertukar dalam tempoh tidak sampai 5 tahun. Anwar nampaknya memandang serius soal untuk mempertahankan jangka hayat kerajaan itu, sambil menyedari ancaman paling hampir kepada keruntuhan kerajaan ialah jika berlaku perubahan kepimpinan dalam UMNO dalam pemilihannya yang akan datang nanti. Melantik Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri selain kerana pengalaman dan hierarkinya selaku Presiden UMNO dan pengerusi BN, ia juga adalah untuk memastikan beliau terus kekal menerajui UMNO. Selain itu, dengan timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan dilantik Menteri Pertahanan, Naib Presiden UMNO Khalid Nordin sebagai Menteri Pendidikan Tinggi dan Setiausaha Agung BN, Zamri Kadir sebagai Menteri Luar, semuanya ini adalah strategi untuk memastikan mereka terus kekal mendampingi Zahid Hamidi menguasai kepimpinan UMNO. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, yang pasti jika kerajaan ini tidak tergugat dalam tempoh 5 tahun akan datang atau sehingga habis penggal 2027, pemimpin PAS yang baru kehilangan jawatan serta gaji lumayan akan kita sama-sama saksikan tambah meroyan dengan pelbagai mainan sentimen kaum serta agama yang mungkin lebih ekstrim. Lagi tanda kekecewaan tertutup
peluang untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim. Ditulis oleh sabudinhusin.com, diumassuai oleh Nazilin Unity. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga, sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.